Assalamualaikum dan salam sejahtera aku ucapkan kepada korang semua yang sedang menonton Hey Shadows Channel. And seperti biasa, aku harap korang semua berada di dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. And kepada korang yang masih baru di channel aku mengucapkan selamat datang ke Hey Shadows Channel, di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah seram, kisah misteri dan juga kisah-kisah yang berkaitan dengan sihir yang pernah berlaku kepada individu-individu yang kurang bernasib baik. So pada hari ini aku akan berkongsikan dengan korang satu kisah yang dikirimkan oleh salah satu subscriber aku, di mana insiden ni berlaku hampir 18 ke 19 tahun macam tu. Alright, ketika Nizam dan keluarganya, so dalam kisah ni keluarga dia memang besar lah. Setelah sekian lama, akhirnya Nizam dan keluarganya beraya di kampung halamannya yang terletak di Pokok Senar, Kedah. Nampak? Aku tak tahu aku sebut betul ke tak, Pokok Senar ke Pokok Senar, Pokok Senar, something like that. Maaf kalau aku tersalah sebut. So siapa sangka pengalaman ataupun perayaan yang bakal disambut oleh Nizam ni bakal mengubah menjadi satu kisah yang menyeramkan. Insiden yang terjadi di dalam rumah pusaka arwah atuknya, atau dalam kes ni rumah puaka. Alright guys, so aku pun tak nak panjang lebarkan intro aku. So tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram Raya Edition pada hari ini. Let's go guys. So seperti yang aku kongsikan pada awal video ataupun pada awal intro tadi, insiden yang dialami oleh Nizam dan keluarganya yang berlaku hampir 18 ke 19 tahun yang dahulu, di mana keluarga Nizam, termasuk Nizam sekali lah, beraya di rumah pusaka arwah atuknya. So dikatakan di dalam kisah ini, di mana Nizam dan sekeluarganya dah lama tak pulang beraya di rumah pusaka arwah atuknya selepas atuknya telah meninggal dunia. So seperti aku cakapkan tadi, rumah pusaka ni terletak di Pokok Senar yang terletak di Kedah. So selepas sekian lama macam tu dorang tak balik, sebab bagi dorang dah tak ada motif nak balik ke kampung, sebab kesemua ahli keluarga si Nizam ni berada di Kuala Lumpur. So bagi dorang selepas arwah atuk si Nizam ni dah meninggal, dorang dah rasa macam yelah tak ada siapa lagi lah yang ada dekat Pokok Senar tu untuk mereka pulang untuk menziarahi ke apa, sebab macam aku cakap tadi lah, semua dah berpindah ke Kuala Lumpur. Tapi pada satu hari ni, di mana Nizam kira diorang berbincang lah, ada family meeting gitu, di mana Nizam kata dah lama keluarga si Nizam ni tak pulang ke rumah pusaka arwah atuk Nizam ni. So Nizam pun memberi cadangan, apa kata pada tahun tersebut diorang beraya di rumah arwah atuk mereka yang terletak di Pokok Senar. So lepas dah berbincang semua tu, so diorang pun bersetujulah untuk menyambut hari raya pada tahun tu di rumah arwah atuk si Nizam, ataupun rumah ayah kepada ayah si Nizam ni. Senang cerita arwah datuk si Nizam lah, ayah pula kalau aku nak cerita macam tu kan. So dalam kisah pada hari ni yang aku bakal kongsikan, aku mungkin tak dapat namakan beberapa orang lah, sebab dalam cerita yang dikongsikan kepada aku ni, keluarga tu besar tau. Dia ayah dia dan adik-beradik ayah dia semua, and then semualah cucu-cucu lah, termasuklah sepupu-sepupu semua. So memang ramai. So aku akan cuba sedaya upaya aku untuk menamakan beberapa watak di dalam kisah pada hari ini. Selagi diorang ada kira peranan-peranan diorang dalam kisah ni, aku akan kongsikan nama diorang supaya kita dapat penjelasan daripada sepanjang kisah ni. Okay? Alright, so aku just nak perjelaskan benda tu dulu sebelum kita masuk betul-betul ke dalam kisah ni. Okay, so macam aku cakap tadi, setelah semua perbincangan semua dah dibuat, diorang bersetuju untuk beraya di rumah atuk si Nizam ni. Tapi sebelum tu diorang plan lah, diorang nak pulang kira macam 4 ke 5 hari macam tu sebelum hari raya, supaya diorang boleh kemar-kemar rumah, semua percantikkan kalau ada perabot-perabot yang dah lama ke. Sebab macam aku cakap tadi lah, diorang ni dah lama tak pulang
ke rumah atuk si Nizam ni. So memang diorang dah expect berdebu and everything lah. So diorang pun set satu tarikh ni di mana diorang akan berangkat pulang ke Pokok Senar, and siap lah masing-masing ada peranan mereka, apa yang diorang kena buat, semua benda tu. So diorang dah kira rancang sehabis baik sebelum mereka pulang ke kampung mereka di Pokok Senar. So akhirnya tibalah hari yang dinanti-nantikan oleh Nizam dan keluarganya, di mana mereka akan berangkat pulang ke kampung halaman mereka di Pokok Senar. So rancangan mereka adalah lepas sahur, lepas dah selesai sahur semua benda tu, mereka akan bertolak ke kampung mereka. So selepas dah bersiap semua kan, semua benda dah pack, semua barang, semua ahli keluarga dah berkumpul di satu tempat, akhirnya mereka pun meneruskan perjalanan diorang pulang ke Pokok Senar. So sepanjang perjalanan yang mengambil masa dalam 4 ke 5 jam macam tu, akhirnya Nizam dan keluarganya tiba di rumah pusaka arwah atuk Nizam. And rumah pusaka ni bukan rumah biasa-biasa, bukan rumah-rumah kecil, tapi merupakan satu rumah yang luas, yang besar. Okey, memang rumah tu ialah dikatakan arwah atuk si Nizam ni mempunyai ramai anak, kan. Sebab itulah aku cakap dalam kisah ni keluarga si Nizam ni besar. Okay, so rumah pusaka arwah atuk dia ni memang besar, and dengan halaman yang luas benda tu lah. Dia macam apa orang kata, tanah peribadi macam tu lah. Tak ada jiran-jiran semua benda tu. Okay, dikelilingi dengan macam, dia bukan hutan lah, dia macam okey lah, boleh dikatakan berhutan sikit lah, tapi tak adalah, bukanlah hutan tebal ke apa kan. So bila mereka tiba di rumah tersebut, alangkah terkejutnya diorang. Sebab apa? Ialah rumah tu dah lama dibiarkan. Macam aku cakap tadi lah, diorang ni pun dah lama tak pulang ke kampung halaman mereka. So memang banyak benda lah, lalang-lalang lah, and adalah apa, habuk-habuk dalam rumah semua, and so diorang pun dah memang expect lah, dah memang boleh bayangkan benda-benda macam ni akan berlaku. Sebab ialah macam aku cakap tadi, dah lama tak pulang kan. So rumah tu tak ada orang jaga. So semua ahli keluarga si Nizam ni pun lepas dah letak semua barang-barang mereka di bilik-bilik mereka, diorang pun set lah, okey, siapa nak kena buat apa, nak kena kemas apa, kok diorang kena pergi bandar beli barang ke apa, yang tu diorang kira diorang serahkan, especially macam langsir-langsir semua, diorang serahkan kepada kaum wanita untuk menguruskan. Ialah kalau katakan bab lelaki nak beli langsir semua benda tu, mau berwarna-warni sesilap kan, so diorang biarlah wanita yang menghiaskan benda-benda tu. Yang lelaki semua buatlah kemas-kemas, membersihkan rumah lah, potong lalang-lalang yang ada kat luar lah, and then even ada yang beli pelita-pelita untuk menghias kawasan perumahan tersebut. So kesemua kira nak mengemas ni mengambil masa dalam 2 ke 3 hari macam tu lah. So selepas 2-3 hari macam tu, barulah selesai kesemua apa, kira duty-duty ataupun kerja-kerja mengemas ni dekat rumah tu. So akhirnya rumah tu nampaklah macam rumah, tak adalah nampak gerun ke apa kan. Lepas diorang time awal-awal tiba tu, memang keadaan rumah tu tak terurus langsung. So kali ni dah lepas dah kemas everything all, barulah rumah tu nampak kira cantik lah sikit. Cuma adalah kena cat-cat semua benda tu, mana ada masa kan nak cat kan, memang letih amat. So time tu diorang pun macam biasalah, diorang lepak-lepak bersama keluarga, sembang-sembang dan bermacam-macam aktiviti-aktiviti lainnya yang dilakukan oleh mereka. Ada yang dah start memasak, membuat kuih dan muih beraneka macam. Amboi, tiba-tiba kan macam-macam aktiviti lah, macam aku cakap tadi diorang lakukan. Okay, and then yang mana anak-anak kecil semua bermain lah di kawasan-kawasan lapang, di halaman-halaman dekat luar tu. So memang meriah lah orang cakap kan. So bagi Nizam pada ketika itu memang bukan satu benda yang merugikan lah, memang satu plan ataupun rancangan yang dia tak sangka yang yes, ini yang dia nak. Okay, ialah dengan semua ahli keluarga semua berkumpul di satu tempat meraihkan ataupun menunggu ketibaan Hari Raya Aidilfitri. So pada malam tu dikatakan diorang semua ni menunggulah apa pengumuman bila nak Hari Raya semua benda tu. And lepas punya tunggu, and akhirnya diumumkan yang Hari Raya akan jatuh
pada apa kata pada hari lusa. Pada hari lusa. Okay, so diorang macam okey lah Cun lah, at least lusa, tak adalah kita tiba esok kan, so tak adalah diorang galang kabut ke apa benda semua. So bila diorang dah tahu semua benda tu, pada keesokan harinya, sehari sebelum hari raya, macam biasalah semua kepekan dan semua start beli barang-barang lah, barang-barang masakan semua benda tu, nak bersiap sedia. Okay, bersiap sedia, nak siap lah semua makanan-makanan semua, supaya bila tiba hari raya kan, tak adalah diorang nak semah fikir apa nak masak and everything all. So sepanjang mereka berada di rumah tu, so Nizam ni boleh dikatakan dia, ialah time dia kecil dulu, memang dia dah biasa, dia dah selalu berada dekat rumah tu. Tapi Nizam selalu berasa pelik, bukan nak kata pelik lah, lebih kepada sifat ingin tahu. Sebab apa? Di dalam rumah tu ada dalam lebih kurang 7 ke 8 bilik macam tu tau. Tapi ada satu bilik dalam rumah tu, mengikut kisahnya, salah satu pakcik si Nizam ni yang bernama Pakcik Mail, ataupun nama sebenarnya Ismail, panggil pendekkan Pakcik Mail lah kan. Pakcik Mail ni bagi tahulah satu keluarga semua, yang di mana antara semua bilik-bilik yang diorang dah masuk dalam rumah tu, hanya satu bilik sahaja yang tidak dibenarkan oleh sesiapa untuk masuk ke bilik tu. So macam yelah, macam ayah si Nizam dan adik-beradik dia semua, so diorang ni memang tahulah dari zaman dulu lagi, memang bilik tersebut memang tak boleh dan tak dibenarkan masuk. Even arwah ayah mereka dulu pun tak benarkan mereka masuk. So Pak Mail ni bagi tahulah, kira macam menantu-menantu yang lain ke kan, anak-anak yang lain ke, semua benda tu, yang takut kalau kot-kot diorang masuk ke dalam bilik tu. So Nizam termasuk antara mereka-mereka yang tak dapat peluang untuk masuk bilik tu. So Nizam, macam aku cakap tadi lah, sifat ingin tahu dia, Nizam memang jenis yang orang yang dia nak tahu kenapa benda ni macam ni, kenapa benda tu macam tu. So Nizam ni disebabkan perasaan sifat ingin tahu dia tu, so dia tanyalah pakcik dia, Pak Mail ni, dia tanyalah, cik, kenapa tiba kan, cik, kenapa, nak tanya sikit lah, kenapa satu bilik tu yang dekat dapur tu, kita ni semua tak dibenarkan masuk, ada apa-apa dalam bilik tu? So Pak Mail cakap, itu bilik arwah atuk si Nizam, di mana dia akan melakukan kerja-kerja dia lah semua dalam bilik tu. Dan arwah atuk si Nizam ni, dia ada satu perangai di mana dia tak suka bila ada anak-anak dia ke ataupun cucu-cucu dia kan, bila arwah atuk dia dah tua semua, masuk ke tempat di mana dia bekerja, katanya. Tapi yelah, si Nizam ni memang sepanjang hidup dia tak pernah nampak apa yang ada dalam bilik ni. So Pak Mail pun bagi tahu lah, bukan dia seorang je, termasuklah anak-anak arwah atuk ni dulu pun tak tahu apa yang arwah ayah si Pak Mail ni pernah ada atau pernah buat di dalam bilik tu. Sebab diorang jenis yang kalau diorang tak try masuk sekalipun, arwah ayah dia akan kira macam pukul ke apa benda semua. And pintu tu sentiasa dikunci. Salah, bukan pintu, bilik itu ataupun bilik tersebut sentiasa dikunci. Memang tak ada siapa yang boleh masuk, and kunci tu hanya dipegang oleh arwah atuk si Nizam. So pada malam tu, lepas diorang semua dah berbuka puasa, dah pergi menunaikan solat di masjid yang terdekat, semua dah pulang semua benda tu, and then anak-anak kecil semua sedang bermain bunga api dekat luar, bermain mercun. And then plus kalau bermain mercun dekat kawasan tersebut pun memang tak adalah nak kata ada gangguan-gangguan dengan jiran-jiran ke apa, sebab memang tempat tu jiran, kalau salah satu jiran memang jauh juga dia punya jarak dia. So diorang tak adalah nak kata sampai tahap mengganggu ke apa kan. So diorang memang enjoy lah malam tu kan. Macam biasalah, kalau korang mana yang sambut hari raya dekat kampung, memang dapat feel ataupun dapat lah rasa ataupun mengingatkan pengalaman-pengalaman yang ketika beraya di halaman kampung. Memang seronok lah, especially time malam-malam macam tu kan, memang best lah. So si Nizam ni time semua tengah enjoy. So si Nizam ni dah berkongsi dengan korang, dia belum kahwin lagi. Semua adik-beradik si Nizam and then termasuk sepupu-sepupu dia yang lain, kebanyakan mereka dah kahwin kecuali si Nizam. So Nizam ni biasalah sambil yang lain semua lepak-lepak, tengok Nizam yang bersorangan. So Nizam pun macam boring lah kan, nak buat apa kan, nak layan isteri, tak ada isteri lagi time tu kan. So Nizam just jalan lah dalam rumah arwah atuknya, sambil tengok kawasan, sambil tengok rumah tu and everything. Sebab yelah, macam cakap tadi, dah lama tak balik kan, so rindu lah, kira banyak kenangan dalam rumah tu.
So si Nizam ni jalan-jalan lah dalam rumah tu, tengok rumah tu, everything all. And then si Nizam ni adalah terfikir kalau kata satu hari nanti dia nak apa orang kata pencen ke apa kan, adalah satu rumah yang dia boleh pulang dekat Kedah ni, and dia boleh lah beristirahat. Kalau dah berkahwin ke apa, at least dia boleh bawa lah isteri-isteri dia semua, isteri-isterinya semua mereka kahwin lebih daripada satu ni, so bawa lah isteri dia untuk stay dekat rumah tu. So tengah dia pergi rounding dalam rumah tu, tiba-tiba pintu bilik arwah atuk dia sentiasa melakukan tahap kerja semua dalam bilik tu, tak pasal-pasal pintu bilik tersebut terbuka. Tengah si Nizam ni jalan-jalan semua, tiba-tiba pintu bilik tu terbuka. So Nizam pun perasan bilik arwah atuk terbuka and Nizam time tu memang dia rasa excited lah, sebab dia memang nak tahu apa isi kandungan dalam bilik tersebut. Isi kandungan mat. So Nizam pun usah kiri kanan semua nak pastikan yang tiada sesiapa yang berada di dalam rumah pada ketika itu. So si Nizam ni pun pergilah ke arah bilik tersebut and dia buka lah bilik arwah atuknya tu dengan perlahan sambil tengok di dalam bilik tu. And bila Nizam masuk, dia buka lah lampu semua benda tu, and si Nizam tiba-tiba terasa macam kecewa sikit. Sebab apa? Dalam bilik tu tak ada apa-apa pun, tak ada apa-apa yang special pun. Ada satu katil, ada satu almari, ada satu cermin, macam meja berhias macam tu, and adalah beberapa barang-barang antik yang terdapat di dalam bilik tu. Tapi satu benda yang Nizam perasan ataupun sedar ialah bilik arwah atuknya yang dah lama terkunci tu. Apa yang dia sedar adalah bilik tu kemas gila. So maksud aku kemas dalam konsep pula tiba. So apa yang aku maksudkan dengan kemas ni, dalam bilik tu tak ada kira orang kata, nak kata bukan selai, pelik sangat selai tu, tak ada habuk, tak ada debu, and then orang kata apa, sesawang kat atas dinding tu tak ada langsung tau. Bilik tu dalam keadaan yang kemas dan bersih. So si Nizam ni berasa pelik sebab apa, rumah tu dah terbiar bertahun-tahun tau. And bila diorang sometime awal-awal tadi sampai dekat rumah tu memang dalam keadaan tak terurus, dengan habuk lah, dengan apa semua benda tu, and dengan lipas apa benda semua. So Nizam berasa pelik kerana itu antara salah satu bilik yang dia nampak dalam keadaan kemas. So si Nizam ni bersangka baik yang fikir kod salah satu pakcik ni ataupun ayah dia dah masuk bilik tu and kemas bilik tu. Tapi si Nizam ni pun fikir balik, tadi Pak Mail ada cerita yang dia cakap bilik tu tak ada siapa pun yang dibenarkan masuk. So bagi Nizam, dia rasa macam time tu lah 1001 soalan yang datang dalam kepala otak dia time tu tau. Siapa yang kemas bilik tu? Kenapa bilik tu macam ni? Kenapa kunci bilik tu tak ada apa-apa ni? Macam-macam benda lah yang sedang berlaku dalam otak dia pada ketika itu. So si Nizam pun lepas dah masuk dalam bilik tu, try lah, aku tak tahu apa yang dia cuba cari sebenarnya, tapi mengikut kisah si Nizam cuba nak cari sesuatu benda yang nak kira macam memberi jawapan lah apa yang selama ni atuk dia buat dalam bilik tu. So lepas dalam beberapa minit macam tu mencari-cari barang, tiba si Nizam ni dikejutkan oleh suara teriakan tau. And rupa-rupanya adalah suara pakcik si Nizam ni, iaitu Pak Mail. Pak Mail menjerit, "Oi Nizam, kau buat apa kat dalam tu?" So Nizam time dia terdengar jeritan tu, terkejut lah dia kan. And Nizam pandang wajah ataupun raut wajah Pak Mail pada ketika itu begitu marah dan begitu macam bengis macam tu tau, bila dia nampak si Nizam ni berada di dalam bilik tu. So Pak Mail cepat-cepat halau Nizam keluar daripada bilik tu and tanyalah Nizam bermacam-macam benda, macam mana si Nizam boleh masuk dalam bilik, mana dia dapat kunci dan semua benda tu. Dan Nizam pun teranglah dekat Pak Mail yang dia kata time dia masuk dalam bilik tu tiba-tiba terbuka. Okey, si Nizam tak buat apa-apa pun. Nizam just jalan-jalan dekat situ. Nizam bagi tahu lah dekat pakcik dia, "Cik, saya tak buat apa-apa cik, saya just lalu dekat sini, tiba-tiba pintu tu terbuka dengan sendirinya." So Pak Mail pun cakap, "Kamu jangan menipu. Macam mana tiba-tiba bilik tu boleh terbuka? Selama kita stay dalam rumah ni, tak pernah langsung pintu bilik tu terbuka, melainkan arwah atuk kamu
yang masuk ke dalam bilik tu. So si Nizam pada time tu cubalah terangkan, cuba nak redakan keadaan dengan bagi tahu Pak Mail ni memang dia tak buka langsung bilik tu, and memang dia tak ada kunci pun untuk masuk bilik tu. Namun Pak Mail still tak percaya dengan apa yang diperkatakan oleh Nizam. Nizam pada ketika itu pun malas nak keruhkan lagi keadaan. Nizam just belah daripada situ and masuk ke biliknya. And pada ketika itu semualah ahli-ahli keluarga yang mana terdengar cerita si Pak Mail ni semua datanglah masuk nak tengok apa yang terjadi. And semua pada ketika itulah semua untuk pertama kalinya dapat melihat bentuk atau bukan bentuk lah, kira rupa bilik arwah ayah mereka dan atuk mereka. So selepas insiden apa semua ahli keluarga semua dah masuk ke dalam kan, cuma nak tahu apa yang dah berlaku and everything on. Lepas Nizam pun dah masuk ke dalam bilik dia. So Nizam time dia berada dalam bilik dia, Nizam berasa macam yelah tak puas hati lah dengan apa yang diberitahu oleh Pak Mail. Sebab Nizam ibarat macam dia kecewa lah dengan Pak Mail sebab tak percaya dengan apa yang diberitahu oleh si Nizam ni. Dan si Nizam pun merasa pelik apa yang bising ataupun apa yang kecoh sangat pasal bilik tu sampai yelah semua nak bergaduh lah, semua marah-marah lah, apa benda semua menjerit-jerit lah. So Nizam rasa tak puas hati lah dengan insiden tersebut. So tengah Nizam berada dalam bilik dia, tiba-tiba pintu biliknya diketuk oleh seseorang. Dan Nizam pun yelah, dia pun bangun daripada katil dia, pergilah buka pintu biliknya, and kelihatan ayah si Nizam ni berada di luar biliknya. So ayah si Nizam ni tanyalah pada si Nizam, tanya si Nizam apa yang sebenarnya dah berlaku. And si Nizam ni pun teranglah dekat ayah dia apa yang sebenarnya yang dah terjadi and everything all lah. So ayah si Nizam ni pun yelah fikir logik juga, takkanlah si Nizam ni nak pecah masuk dalam bilik tu. Bertahun-tahun bilik tu tak pernah dibuka, dan tertiba yelah tahun ni pula setelah sekian lama diorang tak pulang ke rumah tu, tertiba pula pintu bilik tu terbuka kan. So yelah bagi ayah Nizam ni, dia percaya, of course ayah dia kan, of course dia percaya dengan apa yang anak dia cakap. Dan Nizam ni bukan jenis yang yelah nak pecah masuk rumah ke, tiba pecah masuk rumah, tak pecah masuk bilik lah apa benda semua. Nizam ni jenis kalau orang cakap benda tu tak boleh buat, dia takkan buat lah. Cuma Nizam ni yelah dia ada sifat ingin tahu dia, tapi tak adalah tahap level ekstrim sampai nak pecah masuk dalam bilik semua benda tu. So akhirnya ayah si Nizam cakap okay lah, just abaikan Pak Mail kamu tu. Pak Mail memang jenis yang macam tu, dari dulu lagi memang jenis tahap orang yang cepat naik baran kan. So si ayah si Nizam cakap abaikanlah si Pak Mail tu. Nanti kalau apa-apa pun nanti Pak Mail akan still jumpa kamu juga. So Nizam pun dengarlah apa yang ayah dia cakap, and Nizam dia cakap okay lah tak apalah, Nizam malam nak fikir ni, dah malam lah ni. Nizam pun nak masuk tidur, esok nak bangun awal semua, kita semua nak get ready nak pergi masjid benda tu. So ayah si Nizam pun yelah setuju dengan statement, setuju dengan apa yang diperkatakan oleh si Nizam ni. So ayah si Nizam ni pun masuklah ke biliknya, semua kira masing-masing dah bersurai masuk ke dalam bilik, and semua masuk tidur. And siapa sangka pada malam itulah berlaku bermacam-macam insiden kepada kesemua ataupun boleh dikatakan majoriti keluarga si Nizam ni. So pada keesokan harinya, dekat-dekat nak subuh macam tu, Nizam pun bangunlah nak bersiap-siap, nak mandi semua, tak keluar masjid pergi subuh and everything dengan keluarga-keluarga dia semua. Bila dia bangun keluar daripada bilik dia, dia nampak ke semua keluarga ni, especially adik-beradik ayah dia semua berada di meja makan, macam seolah-olah berbincang macam tu tau, sedang membincangkan sesuatu tau. So si Nizam time dia lihat semua berada dekat meja makan semua, so si Nizam ni tanyalah, apa yang dah berlaku, kenapa semua bangun awal ni kan, pelik kan. Yelah selalunya tak adalah semua one shot bangun kan, seorang mesti akan bangun lambat sikit. So tu benda tu standard lah. So si Nizam ni berasa pelik, semua adik-beradik ayah si Nizam ni semua dah bangun, and diorang ni seperti rancak berbincang sesuatu tau. And since Nizam ni time tu dah bangun time tu, so Pak Mail pun decide untuk panggil Nizam untuk join stable lah, macam tu, join stable nak kongsikan apa sebenarnya yang dah berlaku. So mengikut kisah yang dikongsikan, apa sebenarnya yang berlaku selepas masing-masing dah bersurai semua benda, boleh dikatakan adik-beradik ayah si Nizam ni boleh dikatakan satu insiden yang sama berlaku, iaitu kesemua adik-beradik ayah si Nizam ni nampak satu kelibat
seolah-olah seperti ayah mereka tau. Dengan kata lain, arwah atuk si Nizam ni. Dan si Nizam berasa pelik, kenapa masing-masing semua nampak arwah atuk kan? And pada ketika itu Pak Mail bagi tahu salah satu insiden yang dialami oleh Pak Mail dan juga isterinya ketika mereka nak masuk tidur. Pak Mail lepas dalam sejam dua macam tu, time tu Pak Mail tak tidur lagi. Dia terdengar seperti ada satu bunyi, macam orang kata bunyi dapur lah, bunyi dapur standard lah, macam ada orang masak lah, ada orang buat sesuatu dekat dapur tu. So Pak Mail fikir kot adalah salah seorang daripada adik-beradik dia yang tengah buat kopi ke apa ke kan, ataupun salah seorang daripada anak-anak buah dia semua tengah buat sesuatu lah dekat dapur. So Pak Mail disebabkan dia tak tidur lagi pada ketika itu, so dia pun bangun pergilah ke dapur. Tapi apa yang Pak Mail sedar adalah keadaan dapur dalam rumah tu tak ada lampu yang terbuka pun. Okey, and kira dalam rumah time dia keluar daripada bilik dia, satu rumah tak ada lampu yang terbuka melainkan lampu oren yang tergantung tu lah, kira nak menerangi sikit rumah tu. Kalau tak kok ada sesiapa nak keluar ke apa, gelap mat rumah tu. So Pak Mail pun berasa pelik sebab apa, yalah macam aku cakap, dia rasa pelik, dia still terdengar ataupun dia still dengar seperti ada sesuatu yang berada di dapur. And Pak Mail ni pun pelik, dia tahu yang adik-beradik ni semua ni kalau nak ke dapur semua mesti akan ada lampu yang akan on lah. Pelik mat, kalau kau sendiri pun ada dekat rumah tu, tak adalah kau nak buat benda dekat dapur dan gelap kan. So Pak Mail dah rasa pelik lah. Pada waktu yang sama dia rasa risau sebab dia tak tahu apa yang sebenarnya ada dekat dapur. Tapi Pak Mail ni boleh dikatakan salah seorang yang agak berani jugalah dalam keluarga si Nizam ni. So Pak Mail pun beranikan diri dan pergi ke arah dapur. And time tu Pak Mail tak buka lampu ke apa-apa pada ketika itu tau. Tapi apa yang menggerunkan ataupun yang menyeramkan pada ketika itu, apabila Pak Mail nampak seperti ada kelipat yang sedang bercangkung di atas lantai sedang makan sesuatu tau. And apabila Pak Mail buka lampu, semestinya makhluk tu tak ada ataupun kelibat tu tak ada dekat situ. Tapi apa yang ada dekat situ adalah bekas-bekas makanan yang dorang simpan malam sebelum tu, sebelum dorang bersurai masuk tidur. Seperti nasi impit lah, dan ada ayam mentah, ayam yang belum dimasakkan lagi, berada di atas lantai seolah-olah dikokak oleh sesuatu tau. And pada ketika itulah Pak Mail berasa gerun semacam, and tahu ada benda yang tak kena dengan rumah tu. Pada awalnya time diorang ada dekat situ, time bersih-bersih semua, tak ada pula insiden ni. And si Pak Mail pun terfikir benda ni tiba-tiba berlaku apabila bilik yang dilarang tu terbuka tau. Dan Pak Mail cepat bergegas kejutkan adik-beradik dia yang lain. And apabila dikejutkan adik-beradik dia yang lain, rupa-rupanya setiap salah seorang daripada mereka mengalami gangguan-gangguan yang tertentu tau. So salah seorang adik si Mail ni, adik perempuan si Mail ni, tengah elok lena tidur semua, tiba-tiba dia terasa seolah-olah dihimpit oleh sesuatu tau. Dia tak boleh nak bergerak, tak boleh nak buat apa-apa, tapi biji mata dia boleh bergerak lah. And pada ketika itu adik si Pak Mail ni ternampak satu kelibat yang berdiri di penjuru bilik tersebut. And apa yang menyeramkan, kata adik si Pak Mail ni, so wajah kelibat tersebut nampak seolah-olah seperti wajah ataupun rupa arwah ayah si Pak Mail, kira arwah adik-beradik ayah si Nizam ni lah. And pada ketika itu adik si Pak Mail ni macam tak percaya, tiba-tiba nampak arwah ayah dia berada dekat situ memerhatikan adik si Pak Mail ni. And adik si Pak Mail ni pada ketika itu berasa begitu gerun ataupun rasa seram lah. Sebab apa? Wajah yang dia nampak tu tak menyenangkan langsung. And sebab dalam keadaan rupa dia, apa yang dia nampak, rupa
jumpa ayah dia dalam keadaan yang agak mengerikan tau. Seolah-olah satu mata macam terkeluar macam tu, and then mulut dia macam sengit-sengit sikit, and then nampak seperti ada kulat-kulat di badan and everything all. So pada ketika tu adik si Pak Mail ni memang rasa seram lah, tapi dia tak boleh nak buat apa-apa. Dia hanya nampak sahaja tau. Dia nak baca apa-apa, doa pun dia tak dapat sebab mulut dia memang tertutup macam tu tau. So apa yang adik Pak Mail ni boleh buat adalah hanya tutup mata serapat-rapat yang boleh and mengharapkan semua benda tu berlalu. And lepas beberapa minit macam tu, adik Pak Mail cakap akhirnya badan dia boleh bergerak sikit. And apabila adik Pak Mail dah boleh bergerak semua, time tu lah Pak Mail sedang mengejutkan adik-beradiknya. So itulah salah satu kisah, kira dua kisah yang dialami oleh Pak Mail dan juga adik Pak Mail. Tapi ada juga yang insiden yang dialami oleh abang si Pak Mail ni, di mana time tu dia belum nak masuk tidur lagi, dia nak mandi ke apa tak silap aku. Bila si abang Pak Mail ni nak pergi mandi semua, lampu tandas tersebut tiba-tiba macam tak boleh pakai tau, and tak boleh on, tak boleh switch on. So abang si Pak Mail ni gunalah lilin yang ada dalam bilik tu untuk menerangi tandas tersebut. And apabila abang si Pak Mail masuk ke dalam tandas tu, and dia tengah nak pakai sinki, so depan sinki dia, kat atas sinki tu ada cermin. And apabila abang si Pak Mail pandang cermin, dia pun ternampak wajah arwah ayah dia berada di belakang dia. And abang si Pak Mail ni pun terkejut and keluar bilik. And again, macam aku cakap tadi, insiden yang sama. Pak Mail time tu bila dia keluar dari bilik tu, dari tandas tu, time tu lah Pak Mail rupanya sedang mengejutkan adik-beradik dia. So adalah, masing-masing ada insiden-insiden dorang di mana mereka ternampak kelibat arwah ayah mereka. So pada ketika itu, apabila si Nizam ni dah terdengar kisah yang dikongsikan oleh pakcik-pakcik dia, ayah dia, semua benda tu, so Nizam ni macam tak percayalah, tak sangka yang rumah pusaka arwah atuknya ada penunggu di dalam rumah tu. Tapi Nizam macam ni, aku cakap tadi lah, Nizam berasa pelik. Sebab apa? Sepanjang mereka berada dekat situ 2-3 hari sebelum nak raya semua tu, tak ada pun apa-apa gangguan. And kesemua gangguan ni berlaku selepas bilik yang terlarang tu dibuka. So si Nizam ni pun bagi tahulah pakcik-pakcik dia, makcik dia, masuklah ayah dia, kod-kod dalam bilik yang dikunci tu ada penunggu dalam tu. Sebab itulah bilik tu tak dibenarkan buka. Namun apa yang diperkatakan oleh Nizam ni, tak ada satu pun yang kira macam pedulikan lah. Diorang macam, oh tak ada lah, tak mungkin lah, mungkin memang rumah ni ada penunggu ke apa kan. Tapi Nizam cakap tak mungkin. Sebab apa? 2-3 hari sebelum tu tak ada apa-apa gangguan. Baru tiba-tiba malam sebelum raya ni pula macam-macam gangguan. Dan Pak Mail pun bagi tahu Nizam, kalau nak sembang pasal gangguan, bila-bila masa je boleh berlaku kan. So Nizam pun malas nak orang kata nak bertekak dengan orang tua ni semua. So si Nizam pun cakap okey lah, tak apa, lantak dia malas nak argue lebih. Dia pun pergilah masuk tandas, nak mandi semua, nak bersiap-siap lah nak pergi masjid kan. Dan ke semua adik-beradik ayah si Nizam ni pun bersurai juga, semua nak bersiap untuk pergi ke masjid. So hari mereka pada hari raya pertama tu berlalu seperti biasa, tak ada apa-apa gangguan pun. So and tiba diorang seolah-olah macam lupa apa yang telah berlaku pada malam tersebut. Dan tibalah malam raya pertama tu, apabila semua dah have fun, semua dah enjoy, dah makan sedap-sedap, everything all, and masa waktu pun dah lewat malam. And again, diorang pun semua bersurai ke bilik masing-masing and untuk tidur lah, nak berehat. Sebab diorang ada dekat rumah tu pun tak lama, dalam seminggu macam tu je. Okay lah, diorang dah 4 hari sebelum raya diorang dekat situ, and then diorang nak sambut raya dalam 2-3 hari macam tu, and then diorang nak pulang ke Kuala Lumpur. So masing-masing pun masuk lah, macam aku cakap tadi, masing-masing masuk ke bilik mereka and nak tidur lah. And Nizam pun masuklah ke bilik dia. And kali ni pengalaman yang menyeramkan berlaku dekat Nizam. Apabila Nizam masuk ke biliknya, dia pun dah bersiap sedia nak tidur semua benda tu, tiba-tiba tingkap bilik si Nizam ni diketuk oleh sesuatu tau. And Nizam pada time tu dia punya katil kira macam menghadap tingkap tau. And memang dia nampak seperti ada bayangan orang yang berada dekat luar rumah tu sedang ketuk
tingkap bilik si Nizam ni. And time tu Nizam ni jantung dia dah memang berdengup laju. Maaf, dan tersasul. Okay. Berdengup dengan lajunya apabila dia nampak bayangan yang ada dekat luar rumah. And time tu si Nizam fikir, siapa pula yang ada dekat luar rumah ni? Ke ada sepupu-sepupu dia yang cuba nak takutkan? Tapi si Nizam ni ingat satu benda tau. Rupa-rupanya dalam semua insiden yang berlaku tu, time yang Nizam bangun nampak semua ahli keluarga dia semua berbincang kan. Tapi yang berbincang tu semua adik-beradik ayah dia. Tak ada pun sepupu-sepupu dia ataupun isteri dan suami mereka yang ada dekat meja makan tu. Semua adik-beradik ayah dia sahaja tau yang ada dekat meja makan pada waktu pagi tu. Hanya Nizam seorang sahaja yang kira out of the norm lah, tiba ada dekat situ kan. So tak ada seorang pun sepupu-sepupu dia yang lain yang tahu pasal insiden ni. So kalau dia nak kata yang sepupu dia cuba nak menakutkan si Nizam, rasa pelik juga lah. Sebab sepupu si Nizam ni tak tahu pun apa pangkal cerita, tak tahu apa kisah yang seram ke apa benda yang telah berlaku dekat rumah tu. So agak pelik lah kalau tiba-tiba Nizam nak fikirkan sepupu dia ada dekat situ. So Nizam pun beranikan diri, dan tak tahu kenapa, aku tak tahu kenapa dalam banyak kisah macam ni selalu berlaku kan, orang akan nak buka tingkap nak tengok apa dekat luar. Malah even aku sendiri yang pernah terkena satu pengalaman di mana aku terdengar sesuatu dekat tingkap bilik rumah aku, dan aku pun nak terbuka tengok apa benda. Tapi itulah orang panggil sifat ingin tahu. So macam si Nizam ni, dia ada perasaan sifat ingin tahu dia pun pergilah ke arah tingkap and membuka tingkap biliknya. Apabila dia buka tingkap biliknya, alangkah terkejutnya si Nizam ni apabila dia nampak arwah atuknya yang rupa-rupanya berada di luar rumah tu and sedang memerhatikan si Nizam sambil tersenyum. And arwah atuk si Nizam ni ataupun makhluk jelmaan arwah atuk si Nizam ni pandang ke arah Nizam and cakap dekat Nizam, kamu tak rindu atuk ke? Dah lama atuk tunggu kamu pulang ke rumah ni. Time tu Nizam dah jam dalam otak dia semua, dah tak boleh nak fikir apa. Nizam terus menjerit dengan begitu kuat and satu keluarga dalam rumah tu semua terkejut bangun and menuju ke arah bilik si Nizam. And apabila diorang masuk ke bilik si Nizam ni, nampak Nizam berada di atas lantai seolah-olah terkena sawan macam tu tau. Mulut dia dah berbuih-buih semua benda tu. Si Pak Mael ni suruh bagi tahu ayah si Nizam cepat-cepat bawa Nizam keluar pergi ke ruang tamu and kosongkan ruang tamu lah, letak dia dekat situ and masing-masing start membaca potongan-potongan ayat daripada Al-Quran and sambil tu membaca doa pelindung. Sementara Pak Mael keluar mencari kot ada tu imam yang masih berjaga ke apa kan, untuk datang ke rumah untuk berubat si Nizam ni. And adalah beberapa orang masjid yang hadir ke rumah and mengubat si Nizam ni. Alhamdulillah tak ada apa-apa yang serius berlaku dekat Nizam, tapi disebabkan orang kata ketakutan yang ekstrim, sebab itulah si Nizam ni sampai terkena sawan macam tu tau. So lepas Nizam dah tenang semua benda tu, Nizam ceritalah dekat ahli keluarga dia apa yang dia nampak. Sepupu-sepupu dia yang lain semua yang mana tak tahu apa sebenarnya yang telah berlaku, diorang semua cakap dekat Nizam, apa benda kau merepek ni, kau nampak benda lain, mimpi ke apa kan, kau cakap kau nampak arwah atuk semua benda tu. And time tu lah Pak Mail suruh semua yang tak ada kena mengena semua masuk ke bilik. Hanya tinggal adik-beradik ayah si Nizam ni, termasuk si Nizam, yang mana tahulah apa sebenarnya yang tengah berlaku dalam rumah tu. So time tu lah baru Pak Mail buka story tau. So rupa-rupanya sebenarnya sebelum 2-3 hari sebelum ayah si Pak Mail meninggal ataupun arwah atuk si Nizam ni meninggal, arwah datuk si Nizam ni bagi tahu Pak Mail yang arwah atuknya ada membela sesuatu untuk menjaga rumah pusaka tu. Dia punya agreement lah. Okey, dia punya syarat dia adalah salah satu daripada anak lelaki arwah atuk si Nizam ni kena kira macam ambil alih lah ataupun jadi tuan kepada makhluk tersebut.
Tapi Pak Mail cakap dia tak nak terlibat dengan semua benda-benda ni. Semua benda-benda ni syirik. Dia tak nak ada kena-mengena dengan bela jin lah, bela benda makhluk-makhluk ni semua tau. Arwah Atuk Sri Nizam ni kecewa dengan apa yang dikatakan oleh Pak Mail. Sebelum sempat arwah ayah Pak Mail kira sempat nak pas ataupun nak transfer makhluk tu, arwah ayah Pak Mail pun meninggal dunia. And selepas insiden tu lah bilik yang terkunci tu sentiasa dibiarkan kunci tau. And yes, pada ketika itu memang tak ada apa-apa gangguan. Sebab apa? Dikatakan ada satu benda, ada satu macam, aku tak tahu macam mana nak terangkan, macam satu mangkuk ke apa benda lah kan, di dalam bilik tu tersorok, di mana consider macam rumah makhluk belaan arwah ayah si Pak Mail ni. So disebabkan benda tu berada dekat dalam, and somehow bilik tu ibarat macam penjara dia ke macam mana, aku tak tahu nak terangkan, tapi dikatakan macam penjara macam tu. And apabila bilik tu terkunci, sebab itulah makhluk tu tak boleh nak keluar. And apabila tak tahulah macam mana pada malam sebelum hari raya tu yang bilik tu terbuka, and di time tu lah di mana makhluk tu menjelma dan menyerupai arwah ayah si Pak Mail ataupun arwah Atuk Sri Nizam ni. And rupanya makhluk tersebut still cuba untuk mencari tuan yang seterusnya untuk membela. So selepas Pak Mail dah buka cerita, ustaz dan juga beberapa orang-orang masjid pun startlah kira untuk cuba menangkap makhluk tersebut. And benda tu mengambil masa berjam-jam jugalah, bermacam-macam benda yang dilakukan, ruqyah and everything all. Sampailah satu momen bila makhluk tu akhirnya berjaya ditangkap. And apabila ditangkap, tak tahulah apa yang dilakukan kemudian, sama ada dibuang ke ataupun dilepaskan ke sungai ke apa benda, ataupun dibunuh ke apa tak tahu. Sebab apa yang dikatakan, selepas benda tu dah ditangkap, orang-orang masjid semua bawa benda tu keluar daripada rumah. And selepas benda tu, makhluk tu keluar daripada rumah, tiba-tiba keadaan rumah berasa macam tak adalah sesuram mana, ataupun rasa macam ringan macam tu. Aku tak tahu macam nak explain benda tu, tapi mengikut kisah yang dikongsikan, rumah tu menjadi lebih kira bercahaya macam tu lah, senang cerita macam tu. Okay? Tapi yelah, Nizam tak sangka yang rupa-rupanya rumah pusaka tu merupakan salah satu rumah puaka yang didiami oleh keluarga si Nizam ni. And selepas insiden tersebut, lepas semua benda dah back to normal lah, senang cerita macam tu kan, semua dah okey, walaupun sepupu-sepupu yang lain, sepupu-sepupu Nizam yang lain, dan juga suami isteri, adik-beradik si ayah si Nizam ni tanyalah apa yang dah berlaku everything all, tapi masing-masing macam tak nak buka cerita. Sebab ialah macam tak manis jugalah nak cerita yang rupanya ayah diorang ada bela sesuatu untuk jaga rumah tu everything all kan. So akhirnya kira benda tu pun semua dah selesai dengan cara yang elok. So lepas diorang dah spend time dekat rumah tu dalam 2-3 hari macam tu, lepas raya pertama macam tu, and kesemua ahli keluarga mereka pun pulang ke KL. Tapi apa yang diceritakan oleh kisah yang aku kongsikan pada malam ni, dikatakan, tapi tak tahulah sama ada itu hanya kebetulan atau apalah, lepas semua benda tu dah selesai, semua dah pulang ke KL, ada kisah-kisah yang diceritakan oleh penduduk-penduduk tempatan bila diorang penduduk dekat kampung tersebut, di mana apabila diorang lalu dekat rumah tu, diorang nampak seperti ataupun seolah-olah ada kelibat arwah Atuk Sri Nizam ni yang sedang berkeliaran dekat rumah tu. Tapi bagi Nizam, dalam cerita yang dikongsikan, bagi Nizam dia berasa pelik sebab pada malam tu semua orang-orang masjid semua dah bawa keluar benda tu, kira nak lepas. Tapi si Nizam tak tahulah sama ada benda tu dilepaskan ke apa kan. Tapi kalau sekiranya kalau katakanlah dilepaskan, kok mana tahu makhluk tu tiba-tiba balik ke rumah ke, atau ada lagi makhluk-makhluk belaan peninggalan arwah atuknya yang kira ditangkap lah, macam tu lebih kurang lah kan. Kok mana tahu arwah atuk dia ada bela 2-3 ekor ke apa kan. Tapi si Nizam tak adalah nak cakap benda tu betul ke tak kan. Tapi yelah, adalah beberapa penduduk-penduduk kampung dekat situ kata terserempak dengan kelibat arwah Atuk Sri Nizam.
Alright guys, so itulah kisah yang dikongsikan oleh Nizam, di mana dia dan keluarganya terkena satu gangguan ataupun tanpa disedari ataupun tanpa disangka ada penunggu di dalam rumah pusaka tersebut. Seperti yang aku cakapkan pada awal video tadi, rumah pusaka tapi pada hakikatnya rumah puaka. Alright, so bagi aku adalah satu kisah yang agak menyeramkan. Yelah, korang bayangkan lah kan, makhluk tu menyerupai arwah Atuk Si Nizam ni. Weh, tak manis mat berlaku dalam rumah macam tu kan. Again, aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada malam ni. So sekiranya korang suka dengan kisah yang aku kongsikan pada malam ni, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, korang boleh tekan butang subscribe dan juga diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. So seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Selamat Hari Raya kepada korang semua di dekat luar sana, and sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye guys. Stay safe guys.